الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita berada pada Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19. Kali ini kita berada pada satu Ramadan yang moga-moga tuan-tuan sihat, ceria, gembira meraihkan kedatangan tetamu, dan alhamdulillah sebentar tadi bersama dengan Ustaz Tirmizi. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Macam mana Ramadan Ustaz hari ini? Alhamdulillah, kita hari ini melangkah masuk ke sekolah ataupun madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan ya Ustaz ya. Baik, jadi inilah bulan diturunkan Al-Quran, dan Ustaz membaca tadi daripada ayat 17. Ada beberapa kali ayat ini diulang dalam surah Al-Qamar. Pada hari ini kita mendalami surah yang ke-54 ya, pada muka surat 528, dan kita nak baca, kita nak faham, kita nak mengamalkan Al-Quran, apatah lagi kita berada pada bulan diturunkan Al-Quran. Jadi bagi tuan-tuan yang berada di rumah boleh ambil mushaf ya, mungkin ada di Quran corner masing-masing Ustaz ya, di rumah di atas sofa masing-masing, ambil Quran, ataupun perlu buat turun daripada online smart Quran ya, di telefon bimbit, untuk kita sama-sama membaca, memulakan majlis kita dengan Ummul Quran dipimpin oleh Ustaz Tirmizi pada hari ini Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz memimpin bacaan, dan harapnya bagi tuan-tuan yang berada di rumah malam tadi mungkin sudah menjadi imam ya, boleh menyimak balik bacaan Al-Fatihah itu. Moga-moga Allah terima ya kesungguhan kita mendalami, membaiki bacaan Al-Fatihah kita ketika kita menjadi imam, dan juga dalam kehidupan kita seharian. Kita ambil pelajaran, dan salah satu pelajaran penting dalam surah Al-Fatihah itu, kita mohon pada Allah tunjukkan jalan yang lurus seperti mana orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam surah Al-Qamar yang kita nak bincang nanti, surah Al-Qamar maksudnya surah bulan tuan-tuan ya, surah nombor 54, ada 55 ayat. Hari ini kita akan baca daripada awal sampai akhir. Dan pada satu Ramadan ini kita nak ambil pelajaran apa kaitan surah ini dengan sekolah, dengan madrasah Ramadan. Kita sudah bincang sebelum ini tentang takwa. Moga-moga nanti kita nampak nanti apa yang perlu kita buat daripada surah Al-Qamar untuk kita bertakwa. Apa yang kita boleh belajar daripada Al-Qamar untuk kita bersyukur dan juga untuk kita mendapat petunjuk. Jadi mari kita tengok sinopsis ringkasan surah ini. Ada 55 ayat, ayat 1 hingga 8 ya, bercerita tentang apa? Kiamat sudah dekat. Tuan-tuan ya, kiamat sudah semakin hampir. Apa tandanya? Nanti kita baca daripada ayat 1 hingga 8.
Kemudian ayat 9 hingga 40 panjang di situ Allah bawakan 4 pengkisahan ya, bukti kehancuran umat terdahulu yang diselangi dengan ayat yang sama yang Ustaz Tirmizi baca sebentar tadi. Berkali-kali, ada 4 kali ayat yang sama berulang, diikuti dengan kisah kehancuran umat terdahulu. Apa pelajaran yang kita nak tengok? Kita akan tengok nanti. Dan ayat 41 hingga 55 kita kena bandingkan ya. Allah memberitahu pada puak musyrikin juga kepada kita kena ambil pelajaran, bandingkan kekuatan kita ini dengan orang terdahulu. Sebenarnya orang terdahulu itu lagi hebat tetapi mereka hancur kerana tidak menghargai kiamat. Ini ringkasan. Kita nak mulakan bacaan ayat 1 hingga 8 bersama tuan-tuan yang berada di rumah. Baik, sama-sama kita Ustaz. Terima kasih sahabat saya Ustaz Fazrul, penonton-penonton, wahai umat Al-Quran yang dikasihi lagi disayangi sekalian. InsyaAllah kita mula membaca pada hari pertama kita melangkah Ramadan Al-Mubarak. Kata para ulama, Ramadan ini tidak boleh sekali dipisahkan dengan Al-Quran. Maka kita teruskan Al-Quran kita di bulan Ramadan ini. Kita memulakan bacaan daripada Suratul Qamar ayat 1 hingga 8. Dan buat penonton-penonton yang menjawab soalan kuis kena tunggulah kerana insya-Allah akan ada soalan kuis di bidang tajwid dan juga daripada Ustaz Fazrul insya-Allah. Muka surat 528 Ustaz ya. Ke surat 528 Suratul Qamar ayat 1 hingga 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير صدق الله العظيم. Surahul Azim. Alhamdulillah kita membaca ayat 1 hingga 8 pada tuan-tuan bersama dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ustaz ya. Kaedah surah ini dia berdetak-detak sikit bunyinya ya. Di hujung tu dia tak panjang kan. Dia mustamir, qamar ya. Kalau tadi ayat yang ke-8 pun di hujungnya yaumun asir. Terus sahaja ya. Apakah intipati ataupun apa yang kita boleh belajar daripada ayat pertama tuan-tuan? Allah menyatakan bahawa ketika semakin dekat ataupun hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Ia pernah berlaku pada zaman Nabi, bulan terbelah ya. Ada orang yang membuat kajian tentang perkara ini, tapi maksudnya ialah peristiwa ini pernah berlaku. Maksudnya daripada zaman Nabi sampailah kepada hari As-Sa'ah ini sudah tidak lama. Kiamat sudah dekat Ustaz ya. Dalam ayat ini diberi tahu tentang perkara ini. Terbelahnya bulan ini adalah satu mukjizat, dan bila bercakap tentang mukjizat pada orang-orang yang tidak beriman pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menyatakan pada ayat yang kedua ya, wa yaqulun sihrun mustamir ya, mereka kata ini sihir yang berterusan. Mereka berpaling dan mereka menyatakan ini adalah sihir. Maksudnya apa? Dia merasakan bahawa mukjizat Nabi itu kecil
dan diikuti dengan pada ayat ketiga mereka mendustakan, mereka mengikut hawa nafsu, tak kisah apa yang Nabi cakap, mereka terus ikut kepada apa yang mereka nak buat. Wa kullu amrin mustaqir, ya, maksudnya ialah semua, ya, padahal setiap urusan itu telah ada ketetapannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya boleh ikut hawa nafsu nanti berubah ketetapan, kan, kalau saya buat begini nanti boleh jadi begini. Tak, semua itu sudah ada ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, surah Al-Qamar ini turun pada waktu Nabi sebelum berhijrah. Di Mekah itu mereka orang-orang musyrik menghentam Nabi, ya, menghentam Nabi, mendustakan. Maka kata Allah dalam ayat yang keempat, walaqad ja'ahum minal anba, ini adalah satu khabar yang besar. Bukan khabar biasa. Kalau berita biasa khabar, tapi anba ini adalah naba, berita besar, ustaz, ya. Maksudnya ini adalah berita besar, ma fihi musdajar, penuh dengan ancaman. Itu sebabnya ayat dalam surah ini kita dengar pun dia penuh dengan berdetak. Kerana apa? Kerana ini adalah ancaman, dan Allah mengancam pasal apa? Hikmatum balighah, agar sampai ke dalam. Dalam surah Ibrahim, cara bunyi Al-Quran tu, cara bunyinya itu. Saya teringat bila Ustaz sebut berdetak. Saya masa belajar dulu, Ustaz saya pernah sebut ayat-ayat bercerita tentang azab kiamat ini. Memang di hujung-hujung Allah Ta'ala guna cara bunyi dia lain. Kalau kita baca sebelum ni ma'arif disukun di hujung, mu'minun, ada kelembutan dan sudut bacaan. Tapi sini dia macam ada berdentum. Idza zulzilatil ardu zil. Maknanya kalau kita nak masuk dia, oh dahsyat masuk dia. Betul. Kita baca pun bunyi gerun. Dan tak seperti biasa yang kita baca. Mungkin tempat berhenti tu mustajab. Kan? Tak boleh dipanjang-panjangkan, ya, Ustaz, ya. Jadi ini pelajaran yang kita dapat daripada bunyinya sahaja. Yalah Ustaz, macam dalam filem pun, ya, dalam seni, bila katakan benda tu bahaya, dia begitu kan. Muziknya tak adalah berdayu-dayu ke, kan. Bukannya berindu-rindu, tak ada, kan. Ini berita besar. Dan Allah nyatakan di sini untuk pada ayat yang kelima, untuk dia sampai ke hati kita, tak boleh ambil dia sebagai enteng. Kalau zaman sekarang ini Ustaz, yang bercakap tentang COVID-19, ada orang yang meninggal, ada orang kata meninggal, begitu je kan, tapi meninggal lain macam tu. Maksudnya perlu diambil peringatan. Dan pada ayat yang ke-6, fatawalla anhum, berpalinglah daripada mereka pasal mereka ni tak kisah, ya. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur, ya, iaitu pada hari ditiup sangkakala. Yad'u ad-da', yang memanggil itu siapa? Malaikat yang meniup sangkakala, pada ayat yang ke-6 tadi. Diteruskan bagaimana peristiwa itu, orang-orang yang akan pandangan tertunduk pada ayat yang ke-7, dan bertebaran macam jarad, ya, seperti belalang yang bertebaran. Muhti'in, ini perkataan yang kita telah belajar sebelum ini, iaitu patuh mereka segera datang kepada penyeru itu. Tetapi bagi orang yang kufur, mereka berada dalam keadaan yang sukar. Tuan-tuan, kita nak melihat kepada mengapa Allah bawa perkara ini, ya, mengapa mula dengan kiamat, tentang yang peringatan ini. Kita nak baca daripada ayat seterusnya 9 hingga 32. Kita akan nampak lebih menarik peristiwa yang berdentum ini, apa sebenarnya Allah sedang sampaikan. Okey. Kita terus baca sama pada ayat 9. Sebelum tu saya respon sikit kepada penonton kita di FB. Isbi Azila tanya lagu apa Ustaz bawa, ayat 1 dan 8 tadi, bunyinya mudah, senang diikut. Itu lagu disebut sebagai lagu, dari sudut nama ni disebut sebagai bayati ni dia boleh disebut kepada rumah, bait, rumah. Maksudnya kalau kita nak buat sesuatu mesti kita keluar daripada rumah. Dia ada gear dia. Mesti gear 1, gear 2. Jadi bayati ni sesuai untuk lagu permulaan. Dia bersifat rendah, tapi rendah dia ada penegasan di situ. Dia lebih mudah untuk diikuti. Maka kalau mudah saya teruskan dengan lagu tu kot. Insya-Allah sama-sama kita mengenal bunyi lagu bayati. Ingat peranan ini adalah untuk kita nak mencantikkan suara kita sebagaimana surahan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hiasilah suara kamu dengan Al-Quran supaya Al-Quran itu dilihat indah ketika membacanya. Ayat 8 hingga ayat 9 hingga 32. 9 hingga 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر
فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر أألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 9 hingga 32 yang kita baca sebentar tadi Ustaz adalah bercerita tentang mengapa Allah membawakan ancaman tentang hari pembalasan kepada orang-orang musyrik di Mekah, kepada Nabi Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Allah membawakan ancaman itu kerana ia adalah perkara serius yang Allah tidak mahu kita walaupun sesaat mengalami kepayahan
ya istilah tadi asir seperti mana dalam ayat nombor 8 yang kita bincang Ustaz ya. Jadi Allah bawakan kisah umat-umat terdahulu ya. Di dalam al-Quran Allah memberi ancaman 3 perkara. Yang pertama Ustaz ya bercakap tentang umat terdahulu, kemudian hari kiamat, dan juga yang akhir sekali ialah tentang hari akhirat, iaitu kita syurga atau neraka. Pasal neraka apa sebagainya. Tapi sebelum itu lagi, kalau kita baca tadi bercakap tentang peristiwa sebelum masuk ke syurga atau neraka itu ada ancaman daripada Allah. Daripada 3 perkara ini, satu kita takkan kena lagi dah, iaitu ancaman pada umat terdahulu. Umat kita ini Nabi dah minta jangan diazab, maka Allah tak azab sampai terbalik apa sebagainya. Kalau ada banjir apa sebagainya, tak sama macam banjir Nabi Nuh, habis orang pada waktu itu. Tetapi ancaman kepada hari akhirat, tentang hari kiamat ini Allah beritahu betul-betul agar kita betul-betul ambil pelajaran, pasal ia boleh berlaku kepada kita kalau kita tidak ambil serius. Maka pada ayat yang ke-9 kalau kita tengok, siapakah yang pernah dihukum pada zaman dahulu, iaitu kaum Nuh ya, pengikut Nabi Nuh. Mereka mendustakan Nabi Nuh ya. Dan dia cakap apa kepada Nabi Nuh? Engkau ni gila, engkau ni sebenarnya dahlah, pergilah kau dari sini. Kan? Itu yang berlaku, yang mereka buat. Mula-mula mereka kata Nabi Nuh ini gila, dan kemudian mereka nak diusir. Mereka mahu mengusir Nabi Nuh, ingin mengancam Nabi Nuh. Ya. Kemudian Nabi Nuh berdoa. Tuan-tuan perhatikan ayat 10 itu, fada'a rabbahu, sesungguhnya anni maghlub, orang yang dikalahkan, fantasir. Bukan fansur. Biasa kita cakap fansur Ustaz ya. Fansur ni tolonglah, fansur ni tolonglah saya, fansurna tolonglah kami. Tapi ini fantasir, engkau tolonglah. Apa maksud engkau tolonglah? Maksudnya Nabi Nuh memulangkan balik pada Allah, ya Allah engkau buatlah. Ya, buatlah. Berbanding dengan kalau tolong saya, pasal saya sahaja yang paling terkesan. Tetapi kalau fantasir, maksudnya Allah, Tuhan, tolong balas mereka ini, pasal mereka ini mendustakan mesej daripada-mu ya Allah. Doa Nabi Nuh ini kira keras ini Ustaz ya, pasal Nabi Nuh berapa ratus tahun berdakwah, tapi 70 orang lebih kurang begitu sahaja yang menyahut seruan. Ya, lebih kurang kalau kata zaman sekarang Ustaz ya, kita berdakwah tapi tak adalah berdakwah sampai 900 lebih kan. Kita baru berapa tahun je. Tiba-tiba yang sambut 70 orang. Ya, ataupun buat program Malaysia Quran Time yang tengok 70 orang aja. Rasa Ustaz teruskan ke tak? Itulah cabaran tu. Cabaran juga tu ya. Tapi itulah yang berlaku pada Nabi Nuh. Kalau katakan bagi ibu ayah, kalau baru bercakap 2-3 hari, 2-3 tahun ya, sebenarnya Nabi Nuh bercakap beratus tahun, 70 orang. Kalau bagi-bagikan sebenarnya amat sikit sangat ya. Conversion istilah dalam bahasa marketing ya. Jadi di sini Allah menyatakan ataupun disambung lagi pada ayat 11, Allah bila dengar doa Nabi Nuh alaihi salam, fafatahna ya, dibukakan pintu langit, maka berhamburanlah air daripada ayat 12 itu, daripada bumi pun keluar bertemu air itu, maka habislah kaum Nabi Nuh ya. Tetapi Allah bawakan Nabi Nuh pada ayat 13 itu, wa hamalnahu ala dhati alwa wa dusur. Ada papan, ada paku Ustaz ya. Jadi itu yang bila kita tengok ayat ini, Allah pada ayat 14 Allah bawakan, selamatkan. Kemudian ada ayat 15. Ayat 15 ni Ustaz menarik. Pasal Allah cakap antara ayat kebesaran Allah, Allah tinggalkan kapal Nabi Nuh itu boleh tengok lagi. Dia punya bekasnya itu. Ya Ustaz ya, kalau ada kesempatan nanti kalau kita pergi ke Turki katanya, di Gunung Ararat itu ada orang buat kajian arkeologi, ada tinggalan di situ. Kalau Ustaz pernah pergi ke Turki Ararat? Turki belum lagi. Belum lagi Ustaz ya. Kalau ada peluang lepas PKP nanti, siapa-siapa ke berminat ke, tolong ajak kita ke ya, untuk kita melihat ayat ini. Pasal ini satu-satunya dalam surah ini yang Allah cakap walaqad taraknaha, Allah tinggalkannya, ayatan fahal mim muddakir. Adakah kita akan ambil pelajaran? Dan diteruskan ayat ini sampai kepada ayat yang ke-17. Allah menyatakan ayat yang berulang. Nanti tuan-tuan kita akan tengok pada ayat 22, pada ayat yang ke-32, pada ayat yang ke-44 kali Allah mengulang perkataan yang sama ayat 17 itu. Walaqad yassarna. Boleh tak Ustaz ulang balik untuk penonton, tuan-tuan yang ada di rumah, kita hadam betul-betul. Ini ada kaitan dengan Ramadan kita. Sila Ustaz. Jom sama-sama kita ulang ayat yang ke-17 dan juga ada beberapa kali ulang. Kenapa diulang itu? Pasti ada sesuatu di situ saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ
sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mahu mengambil pelajaran daripada Quran? Allah sudah mudahkan tuan-tuan, ya. Satu, Allah mudahkan ada ustaz yang membantu, ada Allah mudahkan di mana perkataan dalam Al-Quran ini tidak susah. Dia hanya ada sekitar 1600 1700 ya ustaz. Kalau bahasa Arab standard dia ada sekitar 17,000 perkataan. Ya, jadi 10% saja, 10% sahaja perkataan dalam bahasa Arab biasa. Kita belajar, kita boleh faham dah hampir 100% daripada Al-Quran. Dan Allah menyatakan fahal mim muddakir, menarik perkataan muddakir ini, ya. Kalau tuan-tuan yang belajar bahasa Arab, dia sebenarnya kalau kita ambil tazkirah, dia boleh nama mudzakir. Ya, muzdakir. Tapi kalau nak lebih mudah sikit, kita namakan mudzakir, ya. Tapi nak cakap mudzakir pun tidak fasahah, tidak lancar, susah nak sebut itu. Pasal apa? Pasal nak ambil peringatan ini kita kena berusaha lebih, mudzakir. Tapi kalau mudzakir kurang sikit, tapi lebih mudah kita sebut dan lebih mudah untuk kita dapat pelajaran. Tak payah susah-susah sangat pun kita boleh ambil pelajaran daripada Quran. Namanya apa? Muddakir. Itu sebabnya kalau cari perkataan sebenarnya pelajaran ini daripada tazkirah, tapi akhirnya dia jadi muzzakir, kemudian dia menjadi muddakir. Ini yang akan berulang 4 kali. 4 kali nak beritahu kepada saya perlu berusaha sikit, tak payah banyak-banyak, saya boleh ambil pelajaran. Inilah Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19. Bertemu kembali kita dalam Malaysia Quran Time Musaadah COVID-19 pada 1 Ramadan, bulan yang mulia penuh barakah. Moga-moga tuan-tuan terus bersama Al-Quran mengambil pelajaran. Ya Ustaz, ya, ada di Facebook tadi ada yang bertanya macam mana kita nak terelak daripada ancaman, ya. Ancaman yang Allah beri di dalam Al-Quran ni tak nak, ya Allah, tak nak walaupun satu saat. Apakah caranya? Allah beritahu tentang peristiwa bencana-bencana yang ada. Kaum Nuh kita dah baca, kemudian kaum Ad, kemudian kaum Samud, ya, 3 kali. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim mudzakir kita telah baca sebentar tadi. Allah bawakan cerita ini, bencana ini untuk kita ambil peringatan dan kita elak daripada buat seperti kaum Nabi Nuh mendustakan mesej yang dibawa. Ya, kata Nabi Nuh ni gila dan sebagainya. Zaman sekarang ni kata ustaz ke ataupun orang ajak ke arah kebaikan, dia ni tak betul. Kan? Alah, nak bawa Quran konon boleh ke majukan untuk bisnes saya. Kalau ada cakap begitu, khawatir ia akan mengundang ancaman daripada Allah. Di sini mungkinlah tak terbalik Ustaz, ya, tetapi sampai di akhirat nanti khawatir dengan ancaman yang diberi oleh Allah SWT. Ambil pelajaran tadi. Ambil pelajaran, ya. Ancaman tadi. Ya, betul. Pasal ada orang dia istilah mudahnya street smart ataupun apa istilahnya book smart. Bila ada Quran ini kita kena jadi book smart, belajar, ambil pelajaran dan apply, amalkan dalam hidup kita. Kalau tidak, kita kena langgar dinding dulu, kan? Aksiden dulu, berpisah dulu, bergaduh dulu, baru ambil pelajaran. Ada, itu Allah boleh bagi pelajaran itu. Kalau Al-Quran ini kita tidak ambil pelajaran. Itu yang kita nak sama-sama ambil kesimpulan daripada surah Al-Qamar. Dan ada satu lagi peristiwa bencana Allah beritahu apakah yang dibuat oleh kaum Lut, Ustaz, ya, pada ayat yang ke-33 hingga 40. Jom kita baca bersama. Okey, sedang menonton yang dimuliakan, kita terus membaca ayat yang ke-33 hingga 40 suratul Qamar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 33 hingga 40 bercerita tentang kaum Lut, ya, kaum Lut iaitu diberi amaran, ya, dan mereka itu diberikan hasiba, ya, kami menghantar kepadanya, Allah menghantar angin yang mengandungi batu katanya, ataupun angin yang amat hebat kepada semua kepada mereka kecuali keluarga Lut, ya, illa ala Lut. Dan bercakap tentang ala Lut ini bukan sekadar bukan sekadar keluarga Lut, ada juga ahli keluarganya itu yang kena juga. Maksudnya ala Lut ini, keluarga Lut adalah orang yang beriman, asasnya iman, bukan sekadar darah daging sahaja, maka diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah kata dalam ayat 34, kami menyelamatkan mereka pada akhir malam bisahar. Ada kaitan dengan sahur kita Ustaz pagi tadi. Sebenarnya waktu sahur ini dua kali ataupun satu di sini, satu lagi tentang istilahnya wasabbahna, ya, nanti sabbah hahum, ya, pagi. Jadi waktu sahur ini adalah waktu rahmat kalau orang beriman, dan dia adalah waktu seseorang itu dapat bala kalau dia tidak beriman. Maksudnya, jadi di sini diselamatkan pada waktu sahur itu, pada waktu akhir malam, nikmatan min indina, ya, ini adalah satu nikmat daripada sisi kami, kadzalika najzi min man syakar. Ayat 35 ini balasan kepada orang yang bersyukur. Siapa bersyukur? Nabi Lut, ya. Dan Allah beritahu di sini satu nikmat kalau Allah selamatkan. Itu sebabnya kalau Ustaz zaman sekarang ni kita ada COVID-19, kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah selamatkan, ya. Ini bukanlah azab seperti kaum Lut ini, tetapi segala keperitan dalam hidup kita kalau kita balas dengan syukur, itu istilahnya najzi man syakar. Ini bulan Ramadan kita nak bina syukur Ustaz, ya. Insya-Allah dia akan menolak banyak bala, banyak ujian dalam hidup kita, sama ada di peringkat diri, keluarga ataupun di peringkat negara ini. Sebabnya Ramadan ini mari kita yakin betul-betul bina sifat syukur di rumah. Insya-Allah kita akan dapat Ustaz balik kembali masjid kita, kita dapat balik Mekah kita. Kita doakan Amin. Allah beri perkara ini Ustaz, ya. Dan di sini Allah menyatakan pada ayat yang ke-36 apakah yang berlaku pada kaum Lut itu, batshatana fatamarau bin nuzur, ya. Apa yang berlaku ialah mereka itu diazab dengan diratakan mata mereka jadi buta, ya. Ini kesan pada siapa kaum Lut ini? Kaum Lut ini dia suka sangat, ayat 37 ini dia suka kepada tetamu Nabi Lut, iaitu dalam bentuk lelaki padahal sebenarnya malaikat. Ini kumpulan LGBT yang bagi setengah kumpulan LGBT saya ada baca dekat website, dia kata sebenarnya dalam surah Al-Qamar ini ciri yang ditekankan tauhid, bukannya isu amalan syariahnya dari segi pengamalan hariannya, tetapi sebenarnya berbanding dengan tiga cerita tadi, Allah cakap sebelum ayat walaqad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min mudzakir, ada perkataan fa kaifa kana adabi wa nuzur, macam mana azabku tentang ancamanku, tanya kepada orang musyrik. Tetapi untuk Nabi kaum Lut ini Allah tak cakap begitu. Allah cakap apa? Fadhuku, ayat ke-37, fadhuku azabi wa nuzur. Apa maksudnya tuan-tuan? Rasakanlah azab dan peringatan daripadaku. Allah terus cakap marah sangat kepada kaum LGBT ataupun homoseksual pada waktu ini, marah sangat sampai Allah tak tanya kepada orang musyrik Mekah. Yang tadi itu Allah tak suka, kan, tetapi Allah cakap fa kaifa kana azabi wa nuzur, ayat 16, kemudian pada ayat 21, ya, pada ayat berapa lagi? Pada ayat 30 Allah tanya begitu. Allah tanya pada musyrik Mekah bercerita tentang bencana tadi. Tetapi untuk LGBT Allah amat marah. Allah terus marah saja, fazuku, nah rasakan. Dan ini mesej kepada kita bagi pemimpin yang ada di mana-mana saja yang mengikuti siaran ini, kita kena yakin bahawa teguran Allah jangan sampai negara ini kena bencana disebabkan oleh kumpulan yang meniru kepada kaum Lut ini sendiri. Jangan. Pasal apa? Pasal Allah amat marah pada negara ini kalau kita buat begitu, dan kita ambil pelajaran ini, dan insya-Allah kalau kita ambil pelajaran ini, kita amalkan, kita ambil tindakan, Malaysia, ya, negara ini, keluarga kita tuan-tuan akan mendapat rahmat
bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita nak teruskan bagaimana Allah mencabar kita ni kuat ke tak kuat pada ayat yang ke-41 hingga 55. Sila Ustaz. Okey, sama-sama kita merenung kembali ayat yang bahagian yang terakhir pada hari ini, surah Al-Qamar, iaitu pada ayat 41 hingga ke akhir ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر صدق الله العظيم. Surahul Azim ayat 41 hingga 55 Ustaz ya. Kita berada di penghujung surah Al-Qamar ya. Allah mengulang 4 kali walaqad yassarnal qur'ana lizikri fahal mim muddakir ya. Allah membawakan bencana-bencana umat terdahulu. Apakah yang boleh kita buat sebenarnya? Sebenarnya kita ambil pelajaran daripada peristiwa itu yang disampaikan di dalam Al-Quran. Jadi kalau katakan ada orang yang degil Ustaz ya, kalau ada orang yang memang dia ni mendustakan, suka mencabar ataupun terlibat dengan LGBT sebentar tadi, satu kita tak suka, tetapi apakah kaedah, apakah ubatnya adalah apabila kita kembalikan balik semula. Kembalikan semula kepada siapa? Kepada Al-Quran, minta balik baca semua kepada Al-Quran ya. Kita cakap elok-elok, bukan kita marah-marah ya. Kita tak marah terus. Allah marah bukan tanda kita kena marah ya. Allah marah itu agar Allah nak beritahu Allah Maha Penyayang. Buktinya nanti di hujung nanti surah ini kita akan bercakap Allah bagi syurga Ustaz ya. Allah bagi syurga. Tapi Allah bagi dia mak penyayang, ayah penyayang, dia ingat banyak kali tu, bukan dia nak okey kamu kan, jangan main tepi longkang, jangan main tepi longkang banyak kali tu, bukan maksudnya dia suruh masuk longkang. Suruh jangan masuk walaupun satu saat. Baik, ayat 41 itu kita tengok kisah Firaun. Ya, kisah Firaun. Firaun ini diberikan pada ayat yang ke-42 itu kazzabu bi ayatina, diberikan ayat mukjizat daripada Nabi Musa. Kalau kira-kira semua Ustaz ada 9. Macam-macam dengan tukar jadi ular lah, jadi itu, jadi ini apa sebagainya. Tapi dia kata kazzabu, dia mendustakan ya. Dan dia kemudian dia kata bahawa dia kata apa pada ayat 42 itu, maka kami azab mereka dengan azab dari yang Maha Perkasa, Maha Kuasa, pasal dia rasakan bahawa dia yang paling berkuasa ya, dia paling berkuasa. Malah pada ayat 43 itu
apakah orang kafir di lingkunganmu kaum musyrikin lebih baik daripada mereka, atau apakah kamu telah mempunyai jaminan kebebasan dalam kitab-kitab terdahulu? Allah mencabar kepada orang musyrik Mekah, tanya, adakah kamu lebih kuat daripada Firaun yang boleh bina piramid yang besar tersebut, yang dia ada kerajaan yang amat besar, siap ada sungai lagi ustaz. Kaya nak tak kayanya dia ada sungai, Sungai Nil itu adalah di bawah Firaun. Jadi Allah beritahu kepada orang musyrik pada waktu Nabi, kamu ni sebenarnya tak cukup kaya, tak cukup hebat macam orang terdahulu, tapi mereka hancur. Dan peringatan pada saya pada tahun ini, pada Ramadan ini ialah saya tak lebih hebat daripada orang-orang pada zaman Nabi ataupun zaman Firaun itu sendiri. Tetapi maksudnya saya perlulah menyerah diri kepada Allah, pasal orang terdahulu lebih hebat pun, ya, teknologi kalau kita tengok kepada kaum Nuh itu, maksudnya mereka boleh buat macam-macam, ya, bukannya tak ada teknologi, mereka boleh sampai boleh buat kapal. Saya boleh buat kapal pakai kapal kertas je lah ustaz kan, buat kapal yang dulu masa kecil-kecil tu. Ini mereka buat kapal, ya. Kalau Nabi Nuh boleh buat kapal, maksudnya orang-orang pada waktu itu pun boleh, tapi pasal mereka sombong, maka mereka tidak mendapat ilham ke arah perkara tersebut. Tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, itulah yang Allah bawakan. Allah cakap, Allah memberi peringatan pada ayat yang ke-48, ya, yauma yushabun, iaitu mereka diseret di atas neraka ataupun di atas wajah mereka di dalam hari akhirat nanti. Ini cabaran yang Allah beritahu, Allah beri ancaman. Dan kemudian pada ayat yang ke-50, dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti sekelip mata. Kalamhim bil basar ustaz, ya, yang kita baca sebentar tadi ayat 50. Allah buat perkara ini, orang lain yang orang-orang musyrik ini nak mengancam Nabi, nak apa, kena planning, kena rancang, kena buat itu, kena dapat duit apa sebagainya. Allah kalamhim bil basar, sekelip mata. Dalam surah Yasin itu kun fayakun ustaz, ya, nak bercerita bahawa peristiwa Nabi Nuh kaumnya itu ditenggelamkan, ataupun kaum Ad, ya, ataupun kaum Thamud, ya, dengan satu pekikan sahaja hancur bergelimpangan, ataupun kaum Lut ini, ya, mereka itu Allah tak perlu rancang apa-apa pun, ya, begitu sahaja. Maka berlakulah, dan satu bukti yang masih tinggal sampai sekarang yang Allah beritahu dalam surah ini adalah kapal Nabi Nuh, bekasnya itu tadi ada, untuk kita melihat bahawa sebenarnya Allah berkuasa. Walaqad ahlakna, pada ayat yang ke-51 Allah cakap sekali lagi, mengapa tidak ambil peringatan, ambil pelajaran. Dan sebenarnya pada ayat, kalau kita terus pada ayat 53, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, segala yang kecil maupun yang besar semuanya tertulis ustaz, ya. Jadi mungkin kita baca ini, okey, kecil besar tertulis, dia lebih kurang beginilah ustaz, ya. Kalau katakan kita pergi jalan raya keluar kan, kemudian kena tahan dengan pak polisi, dengan pak polis. Dia tengok kamu IC, kan. Kemudian dia tanya, kamu asal mana, rumah kat mana? Dia tanya semua benda tu, tanya sahaja pun kita dah takut dah. Kan? Belum lagi sepatutnya kamu tak keluar daripada negeri ni, kan. Ke tepi, bila dah ke tepi saja itu amat menggetarkan. Allah beritahu sampai tahap ini sekali, tetapi di hujung dua ayat ini Allah beritahu apakah sebenarnya yang Allah tengah offer, tawarkan kepada tuan-tuan, kepada saya pada bulan Ramadan dengan Al-Quran ini. Kita akan menjadi orang yang bertakwa, ya. Dapat apa? Jannat, dapat sungai. Dan menariknya pada ayat 55 itu, ini bagi tuan-tuan yang stay at home, cuba tengok ayat 55. Di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha berkuasa, fi maq'adi sidqin, ya, satu tempat yang senang, kita suka sangat, dan kita berlama-lamaan dengan siapa? Di sisi Tuhan yang berkuasa. Pasal apa? Pasal kita sanggup untuk bersama dengan Al-Quran, beramal dengannya dan tidak mendustakannya, kita membenarkannya, maka akhirnya kita diberikan tempat yang sidqah, yang benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya tuan-tuan yang berada di rumah, stay at home, kan. Walaupun sekarang ni mungkin kita tak lama-lama tu kita rasa resah gelisah, tapi insya-Allah dengan Quran kita akan dapat sesuatu. Sebabnya 3 resolusi yang boleh kita ambil, pelajaran yang boleh kita ambil daripada surah ini tuan-tuan, ya. Yang pertama, elakkan kita mendustakan kebenaran, ya. Kerana mendustakan itu, kita kata alah Quran ni biasa-biasa je. Betul ke? Ia boleh membawa pada kufur. Yang pertama. Yang kedua, baca Quran dengan sering mengambil pelajaran. Itu yang ulangan ayat 16, 22, 32, 40, ya, ayat 17 tadi, iaitu ambil pelajaran, jangan lalu sahaja. Dan yang ketiga,
kita benarkan mesej daripada Yang Maha Berkuasa, insya-Allah kita diberikan maq'adin sidqa, ya. Maq'adis sidqa pada ayat ke-55, Allah akan beri tempat yang special bersama Allah. Kerana apa? Kita selalu membenarkan mesej daripada Allah. Moga-moga kita dapat sampaikan, kita dapat amalkan, Ustaz. Kita berdoa agar kita boleh jadi orang yang sentiasa membenarkan, mengambil pelajaran daripada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. إلهنا أنت الشافي إلهنا أنت الكافي يا من كفانا كل شيء اكفنا شر الأمراض يا من كفانا كل شيء أعذنا من سيء الأسقام يا من كفانا يا من كفانا يا من كفانا كل شيء أعذنا من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم إنا نسألك العافية من كل بلاء والشفاء من كل داء وأن تحفظنا من كل وباء اللهم إنا نستودعك بلادنا وبلاد المسلمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah pelindung kami, ya Allah. Berikanlah kami kekuatan, ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan untuk kami laksanakan ibadah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami berpuasa, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami menghidupkan Ramadan ini, ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami daripada melihat perkara-perkara yang sia-sia, ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah kami daripada kami melihat perkara-perkara yang maksiat, ya Allah. Ya Allah, Kau peliharakanlah kami daripada perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala kami, ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sangat-sangat bimbang akan pahala kami menjadi muflis disebabkan mata kami, ya Allah. Disebabkan telinga kami, ya Allah. Disebabkan tangan kami, ya Allah. Disebabkan mata kami, ya Allah. Disebabkan lidah kami, ya Allah. Peliharakanlah lidah-lidah kami, ya Allah. Bersihkanlah hati-hati kami, ya Allah. Pimpinkanlah hati kami, ya Allah, untuk melakukan ketaatan dan cinta hanya kepadamu, ya Allah. Nas'aluka ya Allah. Nas'aluka ya Allah wa anta ala kulli syai'in qadir. Kami memohon sangat-sangat kepadamu, ya Allah. Kami memohon sangat-sangat kepadamu, ya Allah, kerana kami sedar Engkaulah yang maha berkuasa di atas segala sesuatu, ya Allah. Angkatlah wabak ini, ya Allah. Kau angkatlah wabak ini dengan segera daripada kami, ya Allah. Ya Allah, Kau pandanglah kami, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami, ya Allah. Ya Allah, pandanglah kami, ya Allah. Ya Allah, kepada pejuang-pejuang barisan hadapan kami, ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada mereka, ya Allah. Berilah kekuatan kepada jiwa mereka untuk menjalankan tugas, ya Allah. Sesungguhnya mereka telah mempertaruhkan nyawa demi menyelamatkan umat Islam ini, ya Allah. Ya Allah, ganjarkanlah pahala kepada mereka, ya Allah. Berikanlah ganjaran pahala yang besar kepada mereka yang telah berkorban demi kesejahteraan negara ini, ya Allah. Ya Allah, Kau peliharakanlah keluarga mereka, ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah menerima doa kita pada satu Ramadan ini, tuan-tuan dan puan. Ya, banyakkan kita berdoa dan doa yang kita bacakan tadi Ustaz, ya. Terima kasih diucapkan. Moga-moga Allah terima, Allah menjaga kita pada Ramadan ini. Dan
Di hujung ini ada soalan kuis untuk hari yang kelima Ustaz ya. Bagi penonton di rumah dah kumpulkan dah hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Hari ini hari yang terakhir. Boleh terus sahaja menghantar jawapan ya. Soalan daripada Ustaz sila. Okey, untuk soalan bahagian tajwid, sila dengar dengan teliti. Sila berikan 4 hukum iqlab. Sila berikan 4 hukum iqlab yang terdapat dalam surah Al-Qamar. Okey, jadi itu soalan tajwid dan soalan tadabbur ialah berikan okey, bersedia ya, iaitu berikan. Nyatakan nombor ayat yang sama dalam surah Al-Qamar. Ayatnya sama ya, nyatakan nombornya sahaja, nombor yang berulang tersebut dan hantarkan jawapan tuan-tuan di Facebook dengan #quiz MQT Malaysia Quran Time. Dan yang keduanya melalui WhatsApp ya, menggunakan nombor ya, nombor yang akan tertera. Itu tuan-tuan boleh tengok, iaitu 0115564437 ya. Hantarkan ke WhatsApp, jangan hantar di SMS boleh tapi WhatsApp lebih mudah. Dan ada yang bertanya kalau katakan tak boleh tulis jawi, boleh je tulis pakai tangan, snap gambar, hantar dekat WhatsApp ataupun letak dekat Facebook ya, kalau tak boleh nak menaik jawapan tersebut. Jadi tuan-tuan, kita pun berada di bulan Ramadan ini, masih lagi kita meneruskan wakaf dan memanglah Nabi pun menderma itu seperti angin Ustaz ya pada bulan Ramadan. Jadi bagi tuan-tuan yang ingin mewakafkan, menderma, mencontohi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masih lagi terus kita boleh mewakafkan Quran ke seluruh pusat kesihatan dan juga ke hospital yang kita akan edarkan. Masih lagi mereka memerlukan, kita doakan lagilah banyak ganjaran pahala tuan-tuan di bulan Ramadan ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebenarnya kita hari ini hari Jumaat special ya, pasal selepas habis daripada ini kita tak habis lagi ya. Kita lah yang beredar tapi kita ada Ustaz Nabil. Ustaz Nabil akan menyampaikan tazkirah yang special hari ini. Tajuknya apa tu? Lepas ini Ustaz Nabil lah ya akan menyampaikan, akan berkongsi tazkirah bersama dengan tuan-tuan. Jadi kita bertemu lagi ulangan pada malam ini jam 10 malam. 10 malam Ustaz ya? InsyaAllah. 10 malam ya. Lepas main tarawih tu boleh tengok balik kalau siapa yang tertinggal. Dan mungkin ada yang kata boleh ke kalau saya baca Quran ni tak ikut turutan Ustaz? Boleh ke? Sunnahnya kita ikut turutan. Ikut turutan ya. Kalau kita baca surah Wadduha, selepas tu kita baca surah Alam Nashrah lah. Jangan kita terbalik, kerana itu makruh dalam mazhab. Okey. Jadi bertemu lagi pada hari esok insya-Allah, kita berbincang surah Al-Hasyr, Malaysia Quran Time, Musaadah COVID-19.